Perbuatan yang baik diibaratkan bagaikan sungai yang mengalir. Walau ada batu yang menghalang, namun air akan terus mencari jalan untuk mengalir hingga ke hulu. Saksikan perbuatan baik yang menonjolkan betapa indahnya Islam dalam episod kali ini di Negeri Bawah Bayu. Dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang lain dari Allah, kerana mereka kelak akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. Demikianlah kami memperelokkan pada pandangan tiap-tiap umat akan amal perbuatan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Ia menerangkan kepada mereka apa yang mereka telah lakukan. Surah Al-An'am ayat 108. Keunikan Sabah terletak pada kehidupan harmoni walau berbilang suku kaum dalam satu keluarga. Pengalaman inilah yang pertama kali ditemui oleh Ustaz Nur Jeffrey Madmidin, guru berasal dari Felda Kampung Sertik, Karak, Pahang, sejak berhijrah ke Sabah bersama keluarga. Bermula tahun 2006, saya memulakan karier sebagai seorang guru di SK Jengka 14 di Jengka Pahang. Kemudian saya berpindah sekolah di SK Mempaga 2. Di sana saya berkahwin. Setelah isteri saya tamat belajar di Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Jadi selanjutnya isteri saya mendapat tawaran sebagai pensyarah di Universiti Malaysia Sabah dan kami membuat perancangan untuk berpindah ke negeri Sabah. Kebetulan isteri saya orang Sabah. Walaupun berat meninggalkan kampung halaman, namun Ustaz Nur Jeffrey tekad berhijrah kerana yakin ganjaran yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang berhijrah hanya kerananya. Orang-orang beriman yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, pasti mereka akan mendapati bumi ini luas dan rezekinya banyak. Keyakinan ini terbukti apabila kehidupan Ustaz Nur Jeffrey bahagia di samping keluarga dan jiran-jiran yang baik. Beginilah rutin harian Ustaz Nur Jeffrey. Beliau mengajar sesi petang di Sekolah Kebangsaan Unggun, Menggatal, Kota Kinabalu, Sabah. Selain bergelar guru, graduan sarjana dalam bidang dakwah dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan Universiti Malaya ini juga beruntung dapat mempraktikkan ilmu dakwah yang telah beliau pelajari dalam kehidupan seharian. Saya berpindah sekolah ke sekolah yang berhampiran dengan rumah saya, iaitu SK Unggun, Menggatal, Kota Kinabalu. Dan saya mengajar di sana subjek pendidikan Islam. Sekolah rendah merupakan medan utama pembentukan akhlak mulia dan kepribadian pelajar pada masa depan. Anak-anak yang mendapat pelajaran agama yang sempurna mampu membina akhlak mulia dan akar diri yang kukuh. Inilah amanah yang perlu dipikul oleh Ustaz Nur Jeffrey. Namun, sifat mudah mesra Ustaz Nur Jeffrey banyak membantu beliau dalam menanamkan kecintaan pelajar kepada agama Islam.
Ustaz Muhammad Nur Jipri Muhammad Bidin, seperti yang saya kenali, adalah seorang yang berdedikasi dengan tugas dia. Dia bukan saja mengajar sebagai guru di sekolah ini, dia juga terlibat dalam aktiviti di kampung lah, terutamanya berkaitan dengan aktiviti ibadah berkaitan masjid kampung inilah. Selalunya orang-orang kampung akan berhubung mesra lah dengan dia berkaitan dengan program-program masjid. Allahu Akbar. Panjang program yang kita lakukan di masjid ini, malam Sabtu kita biasanya Ustadz akan menyampaikan ceramah bulanan dia di sini, yaitu minggu pertama dan juga minggu kedua gitu. Itu yang antara program yang dijalankan bersama Ustadz lah. Samping itu kita juga ada diajar padu ain bersama-sama Ustadz. Kadang-kadang Ustadz ini datang ke sini sebagai imam sholat di sini. Itu jalan yang biasa dilakukan, dan beliau ini juga selalu dilantik dijemput untuk baca khutbah Jumat. Bak benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. Didikan arwah ayahanda dan peluang belajar dalam jurusan agama menjadikan Ustaz Nur Jefri tidak kekok untuk melakukan kebaikan walau di mana beliau berada. Tanpa mengharapkan sebarang balasan, tugas-tugas ini dilaksanakan tanpa mengenal erti penat. Beliau hanya mengharapkan syurga Firdausi. Kita ada banyak program kalau di luar. Biasanya kita kadang-kadang EJK masjid ini akan berjalan menuju ke laut, tangkap ikan, makan bersama-sama di tepi-tepi pantai, semata-mata untuk mengeratkan silaturahim yang ada di antara ahli-ahli jemaah di masjid ini. Dan ini selalunya disertai oleh EJK masjid dah. Perkahwinan Ustaz Nur Jefri dengan Dr. Mariani binti Rajin dari keturunan Bajau Tindal pada tahun 2010 dikurniakan sepasang cahaya mata penyejuk hati pasangan ini. Lulusan ijazah Doktor Falsafah atau PhD dalam bidang kimia dari USM ini adalah penyokong kuat kerja-kerja dakwah suami beliau. Pasangan sehati sejiwa ini berkongsi matlamat sama, iaitu berbuat kebaikan tanpa mengharapkan balasan insan lain. Kebaikan hati mereka sekeluarga menerima seadanya jiran tetangga menyebabkan mereka sekeluarga diterima baik dalam kawasan kejiranan yang terdiri dari pelbagai suku bangsa dan agama. Apa kabar? Bagus. Terima kasih datang. Okey, sama-sama bos. Dari sudut kemasyarakatan sekitar, sebenarnya bila kita ini hendak membawa mesej dakwah kepada masyarakat, pada saya perkara pertama ialah kita perlu masuk ke dalam masyarakat tersebut. Kita perlu mengenali sosial budaya masyarakat, menyantuni mereka. Kerana apabila kita membuat perkara-perkara tersebut, masuk ke dalam masyarakat, menyantuni mereka, mereka akan ada satu nilai kepercayaan kepada kita dan mereka akan semakin rapat dengan kita. Bertukar hadiah, juadah dan saling kunjung mengunjungi dalam semangat perpaduan membantu kelancaran usaha ini. Malah kadangkala jiran-jiran membantu menjaga rumah ketika Ustaz Nur Jefri pulang ke kampung. Ustaz Nur Jefri menjadikan kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah
sebagai panduan beliau dalam bermuamalat dengan jiran-jiran non-Muslim. Ustaz Nur Jeffrey dan isteri, Dr. Mariani, sentiasa menunjukkan akhlak yang baik hinggakan jiran-jiran mereka juga merasakan betapa indahnya agama Islam. He is very good, very close punya kawan sama. Dia very friendly. Dia sama saya sini, sudah 8 tahun sini, dalam pindah sini. Kami kadang-kadang ada bagi, dia bikin gue, kasih kami makan. Kami ada apa-apa, sayur apa di mana-mana bawa, kasih dia makan juga kami. Macam satu family punya orang. Begitu. Sebelum makan kita sama-sama berdoa dulu. Setia dengan kita, ikut agama masing-masing lah. Okey, terima kasih Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Bismillah wa ala barakatillah walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi, ikut makan semua. Okey, terima kasih. Kopi-kopi kita petang ni. Cik, makan. Bangsa Islam dengan Buddhis pun memang ada dia punya beza lah. Kita hormat berhormat, memang dia punya ada dia punya pantang lalang yang kita tidak boleh buat. Macam itu balang kita mau halal, mesti kita mau order di halal untuk yang kita punya kawan-kawan Muslim datang. Kita mesti mau jagalah kita punya perasaan bangsa. Itu yang penting kita mesti mau ikutlah. Bisa Cina pun kalau orang Muslim hari raya kita datang rumah, tidak banyak bahasa apa masalah, apapun kita boleh makan minum pun tak ada apa, kita sama sekali. Terletak di bahagian pantai barat Sabah, Kota Belud mengambil masa sejam perjalanan dari Kota Kinabalu. Dihuni lebih 90,000 orang penduduk, Belud bermaksud bukit dalam bahasa Bajau. Di sinilah terletaknya Kampung Tambulion, kampung kelahiran Dr. Mariani. Usai tugas sebagai pendidik, Dr. Mariani dan Ustaz Nur Jeffrey bergerak pulang ke Kampung Tambulion bersama keluarga kecil mereka. Mula diperkenalkan oleh sahabat, Dr. Mariani menerima lamaran Ustaz Nur Jeffrey apabila merasakan Ustaz Nur Jeffrey mampu menerima keluarga beliau yang berbeza latar belakang. Adat berhijrah, Ustaz Nur Jeffrey juga kadangkala merindukan ibu dan adik-beradik nun jauh di Pahang. Namun peluang bertemu ibu bapa mertua sentiasa dimanfaatkan sepenuhnya oleh Ustaz Nur Jeffrey buat melepaskan rindu kepada kampung halaman. Walau tiada gulai patin tempoyak, namun kesedapan kalupis yang disediakan ibu mertua sekurang-kurangnya menghilangkan rindu yang tidak pernah bertepi. Di kampung saya, Kota Belud, Kampung Tambulion, kampung tersebut memang asal-asalnya dia Muslim adalah minoriti. Dan asal-asalnya lebih ramai non-Muslim daripada Muslim, dan sedikit kita nampak golongan Muslim tu semakin bertambahlah. Dan kita boleh tengok juga persefahaman tu semakin hari, semakin tahun dan semakin berlangkau generasi dia semakin baik. Jadi dia memang satu model yang kita boleh tengok agak harmoni. Macam contohnya kalau ada kenduri kendara macam tu, dan bermula daripada persiapan sehinggalah ke akhir majlis, kita akan tengok penglibatan daripada pelbagai agama lah. Senja telah melabuhkan tirai, namun tugas Ustaz Nur Jeffrey baru bermula. Setiap kali mengetahui kepulangan Ustaz Nur Jeffrey ke kampung, Qaryah Masjid tidak melepaskan peluang untuk menjemput beliau memberikan ceramah. Malah ahli keluarga mertua dan jemaah Masjid Kampung Tambulion menjadikan beliau tempat untuk merujuk sebarang kemusykilan berkaitan agama Islam. Bergelar jelapang padi Sabah,
Tanah Kota Belud subur, sesubur hubungan harmoni yang wujud antara suku kaum dan agama yang berbeza. Lebih-lebih lagi di Kampung Tambulion. Amalan hidup harmoni telah diserap sejak dari zaman dulu lagi. Walau berlainan agama, ada ahli keluarga yang menetap dalam satu rumah dan melakukan pelbagai aktiviti bersama-sama. Mengenai dengan pembersihan kuburan non-Muslim atau Muslim, kami akan sentiasa kerjasama. Sekiranya tarik itu dan kita akan panggil untuk gotong royong, kita akan pergi sebab kita komuniti yang sama. Apa saja aktiviti mesti kita kena sama-sama kerja sama. Itu yang penting sebagai satu komuniti. Untuk di komuniti Tambulion nih, Tambulion maksud saya Tambulion ini untuk tiga kampung lah, Tambulion Laut, Hulu dan Sorob ini kita telah amalkan. Maksud saya dari turun-temurun itu kita telah amalkan bahwa kita ini macam saya sendiri, saya pun convert dari Kristen begitu kan, masuk Muslim. Jadi kita tiada boundary untuk mana-mana aktiviti lah. Memang kalau macam perkuburan non-Muslim, yang Muslim pun hadir dan begitu juga sebaliknya di taman perkuburan Islam lah. Sebab macam saya bagi tahu tadi, saya sendiri pun moyang saya ada di sini di tanah perkuburan ini. Dan begitu juga orang lain, ada moyang dia berada di sebelah. Di Kampung Tambulion Laut itu memang kerjasama itu memang biasa saja. Yang terikut dengan dari awal lagi. Sebab kalau yang kawin, kalau misalnya katanya kalau jiran yang bukan Muslim kawin itu, dia sudah tahu bahwa dia suruh orang Muslim potong punya lembu dan masak orang Muslim. Walaupun berbeza agama, kesatuan hati terpadu menjadi satu. Setiap gerak kerja menjadi mudah bila seia dan sekata. Begitulah kehidupan Ustaz Nur Jeffrey dalam lingkungan keluarga mertua beliau. Sikap beliau yang menghormati orang lebih tua menambah manis dalam ukhuwah. Pasar Tamu Kota Belud antara lokasi pelancongan ikonik untuk dikunjungi saat bertandang ke Kota Belud. Di sinilah penduduk tempatan memasarkan pelbagai hasil mahsul untuk dinikmati penduduk setempat. Jelapang Padi Kota Belud menghasilkan 60% daripada keseluruhan hasil padi di Sabah. Penanaman makanan ruji penting untuk menjaga bekalan makanan utama dari kos yang meningkat jika beras diimport sepenuhnya dari luar. Atas sebab inilah, bapa mertua Ustaz Nur Jeffrey membuka kilang padi. Beroperasi hampir 10 tahun sebagai pengusaha kecil, Encik Rajin bin Alip memohon lesen untuk membeli padi dan mendapat kelulusan pada tahun 2012. Pembukaan kilang padi Seri Keranahan bukan sahaja membuka peluang penduduk tempatan mencari rezeki, malah menjadi medan mengumpul pahala di dunia. Pekerja lebih kurang ada 11 orang, termasuk yang berada di sawah padi lah, yang memandu traktor dan jentera, membantu pembantu jentera lah, dan terdiri daripada berbagai kaum dan agama lah. Di Sabah ni kira begitulah. Dan ada yang dari majoriti dari Tambulion dan ada beberapa orang dari luar lah. Pandi, anak kedua Encik Rajin, menguruskan kilang sebaik mungkin. Beliau turut menguruskan bantuan kepada pihak yang memerlukan. Bantuan kepada
kepada komuniti, kami sebenarnya bila masa selalunya masa kamatan atau perayaan-perayaan di masjid, gereja ataupun di mana-mana, ada juga yang memohon bantuan dari segi beras lah. Selalunya kita akan sumbangkan dari segi beras lah untuk keperluan sesuatu perayaan, program begitulah. Seingat-ingat saya lah ya, seingat saya kami sekeluarga memeluk agama Islam ketika saya berumur 6 tahun dalam sekitar 1986. Dan ketika itu ibu bapa yang mengambil keputusan untuk memeluk Islam lah. Pertamanya dia tertarik dengan hubungan kami adik-beradik. Sebab kami adik-beradik yang bukan Islam, yang abang saya dan arwah kakak saya. Dan arwah kakak saya itu semua anak dia memeluk agama Islam. Satu saya yang tidak memeluk agama Islam. Dan abang saya, dia tidak memeluk agama Islam, tapi ada satu orang anak dia memeluk agama Islam. Dia ada kebaikan lah, itulah sebab dia satu keluarga yang sentiasa ambil berat dan antara satu adik-beradik. Keindahan lanskap Tambulion berlatarkan Gunung Kinabalu menjadi saksi betapa indahnya hidup jika saling bertolak ansur dalam setiap aspek kehidupan. Toleransi ini menjadi pegangan hidup penduduk di kampung Tambulion. Tanpa sengketa, tanpa nista, mereka hidup dalam aman dan harmoni. Islam dan bukan Islam di kampung Tambulion ini sungguh baik dan tidak ada timbulnya perkara-perkara yang tidak diinginilah. Kerana kita di Tambulion ini hanya mementingkan ikatan persaudaraan itu. Kalau di Tambulion ini agak unik sedikit. Kerana dalam satu buah rumah itu dia ada anaknya Islam, mak bapaknya bukan Islam, tapi dia akan duduk dalam sebuah rumah dengan harmoni, dengan aman, tanpa ada timbul soal kepercayaan ataupun soal agama. Kalau dulu kami di sini ini ada ustaz yang dari Camp Paradise lah. Dulu sebab di kampung ini belum ada lagi macam ustaz-ustaz yang pakar lah. Jadi bila tahun berganti tahun, ramai sudah yang mualaf ni sambung belajar di sekolah pondok semua kan sudah dapat imam, ustaz. Jadi pembawaan itu baguslah. Peningkatan ilmu agama Islam dalam kalangan penduduk kampung Tambulion bukanlah tiket untuk mereka merasa lebih baik daripada penganut agama lain. Malah bak resmi padi, semakin berisi, semakin tunduk. Makin berilmu, makin mereka menghormati antara satu sama lain. Bagi Ustaz Nur Jeffrey, pengalaman yang beliau perolehi di Sabah tidak dapat dijual beli. Kerana kini beliau mampu merasa betapa indahnya Islam tanpa persengketaan.